Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Dilaporkan dan disahkan hari ini bahwa keadaan Abang Belon berkait dengan kesihatan beliau telah disahkan. Abang Belon tidak patah tulang belakang, tidak patah tulang rusuk, dan tidak patah tulang. Dokter mengesahkan Abang Belon tidak patah tulang belakang, hanya luka di dada dan pinggang. Tak ada pun patah, riuk, cuma cedera atau luka di dada dan pinggang. Dan pinggang itu saja. Ternyata andaian bahwa patah tulang belakang adalah fitnah semata-mata. Sebab dalam hal apapun jangan cepat buat andaian. Dan selalunya mereka yang bersalah akan mereka cerita untuk meraih simpati. Hari ini telah disahkan oleh seorang dokter. Saya bacakan kepada Anda. Dalam satu laporan media, sudah dinyatakan oleh seorang dokter yang merawat. Dokter yang merawat Abang Belon ini sudah mengesahkan bahwa Abang Belon tidak patah tulang. Tidak patah tulang belakang ataupun tulang rusuk. Yang hanya berlaku ialah cedera di dada dan belakang. Jadi, kini Abang Belon pula dalam keadaan yang memang agak sedih kita melihat ini, sebab kini beliau pula jadi troll. Apa kata kalau kita semua sepakat memohon supaya Abang Belon berdamailah dengan DBKL. Tak perlu teruskan tindakan undang-undang. Biarkan sajalah ahli-ahli politik, orang-orang yang nak tunggang isu ini, pergi mahkamah sendirilah. Abang Belon, tolonglah dengar nasihat kami semua. Tak perlu pergi ke mahkamah bawa isu ini. Karena DBKL bukannya senang nak dilawan. Mereka ada pasukan peguam sendiri. Tapi tak apalah, kalau Abang Belon nak teruskan juga, itu hak Abang Belon. Dalam paparan sekarang, ramai orang yang menyindir apa yang berlaku terhadap Abang Belon. Apabila mereka kata Abang Belon rupa-rupanya tak pula patah tulang. Aduh, saudara, YB Akmal kata kesihan peniaga Rambo. Ada anak istri, kami pun ada anak istri. Anak-anak pun ada. Kami pinjam sana-sini buat modal sewa tapak. Dan modal mula berniaga kuih raya. Siapa nak kasihan kami? YB Akmal, kata Ayub. Tak payah cari Abang Belon. Tak tahu dia warga Malaysia atau Pati. Datang sini cari kami warga Malaysia, kata Ayub Abdul Majid. Meminta supaya semua orang yang menunggang isu Abang Belon tu, kalau boleh, perhatikanlah juga kami peniaga yang berlesen ini, kata mereka. Bantu kami juga, kata mereka. Saudara-saudara sekalian, dalam paparan video, dalam gambar yang kita lihat ini, kelihatan satu gambar tular di Facebook yang menyatakan keadaan sebenar orang yang patah tulang belakang atau patah tulang. Keadaannya ngeri. Tetapi ada yang cuba menyindir Akmal Saleh apabila Abang Belon yang patah tulang belakang atau pinggang datang berjumpa dengan dengan Akmal Saleh, dia patah tulang belakang lah, kata mereka. Yang Akmal Saleh pergi peluk sambil tepuk-tepuk belakang dia, dah kenapa, kata mereka lagi. Saudara-saudara sekalian, apa pula pendapat Anda tentang isu itu? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Seorang penguat kuasa di BKL cedera, digigit di tangannya oleh penjajah tidak berlesen. Yang ini aku nak tanya. Kenapa yang ini tak viral pula? Persoalan kita sekarang ialah, siapa peniaga penjajah tidak berlesen yang gigit tangan penguat kuasa di BKL ini? Penguat kuasa di BKL ini pun manusia. Mereka menjalankan tugas. Jadi sekarang, apabila di BKL menjalankan tugas dengan sopan santun,
Tidak melibatkan fisikal, hanya melibatkan kata-kata. Apa jadi? Si peniaga tidak berlesen ini biasanya akan pergi dan datang lagi. Tapi bila pula ada tindakan yang dikata zalim, yaitu dibuat sitaan, apa jadi? Peniaga tidak berlesen ini bertindak agresif. Digigitlah pula. Digigitlah pula penguat kuasa di BKL ini. Kalau dalam satu video yang saya tengok, tular, atau satu rakaman gambar itu, agak teruk juga tangan penguat kuasa ini digigit. Kalau Anda lihat, cari dalam Google, tangan penguat kuasa itu digigit sampai luka. Bayangkan digigit sampai luka, itu memang sakit. Tahu tidak? Gigitan paling sakit di muka bumi ini ialah gigitan manusia, bukan gigitan anjing, bukan gigitan beruk dan sebagainya. Tapi gigitan manusia. Nasib baiklah, penguat kuasa di BKL ini tidak dituduh menzalimi penjajah tidak berlesen itu. Bayangkan kalau ada orang yang rekam pergelutan antara penguat kuasa di BKL itu yang digigit itu sehingga cedera itu, direkam dalam satu sisi yang salah. Mestilah akan pula yang jadi hero atau jadi play victim, seakan-akan menjadi mangsa, pasti si penjajah tidak berlesen itu yang akan dianggap sebagai mangsa. Jadi macam mana pula dengan penguat kuasa di BKL yang cedera itu? Siapa yang nak tanggung kecederaannya? Nasib baik tidak patah. Kalau patah susah juga. Itu sebabnya kata seorang netizen dalam ruangan komen di dalam Facebook itu, Muhammad Nazirul kata, yang banyak bunyi ini selalunya orang luar Kuala Lumpur. Duk ceruk mana ndak tahu, tak tahulah. Tak tahu keadaan sekedar. Silap-silap, tak pernah sampai jalan TAR pun. Pergi pun tak. Try pergi sekali-sekala katanya. Tengoklah perangai penjajah-penjajah haram nih. Perangai macam mana. Baru boleh judge kenapa ini berlaku. Yang ini saya sokong. Kalau ramai nak tahu kenapa berlakunya insiden, terutamanya insiden yang dikatakan insiden Abang Belon diserang oleh DBKL itu, mungkin kita semua patut wajib datang ke TAR sekali-sekala melihat bagaimana perangai para penjajah haram ini. Betulkah mereka ini menjajah mengikut tanpa ada sebarang provokasi? Kalau kita ada di sana baru tahu, baru boleh judge kenapa ini berlaku, kata Muhammad Nazirul. Mungkin dia adalah orang Kuala Lumpur. Kata Ahmad Isa, di BKL ni bagi je muka, tapi orang tegur tu respect je lah. Kau larilah kejap, lepas tu niaga balik. Benda senang. Tak nak, tapi nak provok, nak lawan juga. Bila ambil tindakan, cakap itulah, inilah katanya. Ahmad Isa, ini satu cadangan yang bagus. Kan, kalau dah tahu melanggar peraturan, tiada lesen, pura-puralah lari, kan? Pura-puralah, sedar dirilah. Pendek kata sedar dirilah. Janganlah lawan. Jangan lawan. Anda memang salah, tiada lesen. Macam lesen kereta lah, memandu kereta kan. Kamu dah tahu kereta kamu tiada rontek, tiada insurans. Lepas tu kamu pula tiada lesen. Apa nak buat? Takkanlah kau langgar pula JPJ itu. Takkanlah kau langgar pula polis trafik tu. Kamu dah tahu kalau kamu datang, langgar terus atau pergi terus ke halangan itu, sah, confirm 100% kau akan kena saman. Kau akan kena sita, silap-silap hari bulan, kena tangkap. Apalagi kalau kau provok, kau datang di laluan yang ada sekatan itu, kau prem-prem pula moto. Confirm lah moto kau akan disita, sama-sama dengan kau disita. Jadi itu sebabnya, baguslah Ahmad Isa kata nih, di BKL ni bagi je muka. Bagi muka saja katanya, mereka hanya jalankan tugas. Kalau dah ditegur, respect je lah. Larilah, kau larilah kejap. Lepas tu, niaga balik. Memang macam tu pun, kata seorang netizen dalam ruangan komen. Dia kata memang macam tu pun. Ramai yang buat begitu. Lari sekejap, bila tak ada lagi penguat kuasa, timbul balik. Timbul balik, tak perlu lawan, katanya lagi. Jadi apalagi netizen kata,
Isu dia satu je, kata Tuan Bukhari. Adakah dalam SOP di BKL diperbolehkan bertindak agresif macam tu? Atau, soalan lagi menarik, adakah di BKL ada SOP untuk situasi macam tu? Mungkin ini perlu dijawab. Tuan Bukhari, persoalan itu boleh dijawab dengan senang. Kalau sudah diserang, apa yang perlu dibuat? Itu je. Apa yang perlu dibuat kalau diserang? Kalau dalam kenyataan media di BKL, ada berlaku sentuhan fizikal. Jadi, betul lah. Saya sokong Tuan Bukhari kata, mungkin perlu ada SOP baru. Bagaimana cara untuk menangani kalau ada peniaga-peniaga haram ini yang bertindak di luar kawalan, agresif atau bertindak luar biasa. Mungkin patut semua penguatkuasaan di BKLK, kalau di Sabah ni di BKK atau sebagainya, perlulah meminda satu akta baru ataupun section baru, SOP baru untuk satu garis panduan cara menangani masalah seperti ini. Betul jugalah kan, kita mungkin tak pernah dengar ada SOP yang boleh diikuti oleh para penguatkuasa. Kata seorang lagi seorang lagi netizen dalam ruangan komen, kata beliau, apa kata selepas ini pegawai-pegawai penguatkuasa bawa kamera ketika menjalankan tugas supaya tidak berlaku fitnah. Setiap pergerakan mereka direkam kamera. Macam di Amerika Syarikat lah kan, kita tengok polis-polis poronda mereka tu ada kamera di dada. Jadi kalau apa-apa berlaku, ada bukti. Ada bukti bahwa mereka tidak melakukan salah laku. Dan saya rasa dalam isu Abang Belon ini ada rakaman video yang direkam di satu sisi yang kita tidak pernah tahu. Sisi yang mana direkam oleh DBKL. Jadi itulah saya telah cakap sebelum ini, Abang Belon mungkin patut jangan bermusuh dengan DBKL. Berdamai dengan DBKL lebih baik. Karena silap hari bulan ada video yang mungkin direkam boleh melawan beliau. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda.